para ulama berkenaan dengan Osman dan Ali. Sebahagian mendahulukan Osman dan sebahagian mendahulukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Cuma yang kita nak sebutkan, hadirin dan hadirat, sebenarnya ada sebahagian ulama, mereka menyatakan bahawasanya rupanya ada lagi sahabat Nabi yang lebih afdal daripada Abu Bakar Siddiq. Cuma persoalannya siapa? Begini. Jadi disebutkan sebenarnya, hadirin dan hadirat, berkenaan dengan penentuan dan penetapan siapakah sahabat. Siapakah yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kata sebagaimana yang dikata oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Beliau memberitahu bahawasanya ciri para sahabat ni ada 3. Dan bila seseorang itu memiliki 3 ciri ini, maka dia adalah siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri yang pertama adalah dia pernah berjumpa dengan Nabi. Dia pernah berjumpa Nabi. Man laqiya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, dia tak cukup berjumpa, kerana kalau berjumpa jadi sahabat Nabi, siapa dia lagi yang pernah jumpa Nabi? Kita kata Abu Lahab, Abu Jahal pernah jumpa Nabi. Tetapi adakah mereka sahabat Nabi? Kita kata tidak. Jadi yang keduanya selepas berjumpa mesti beriman dengan Nabi. Yang ni yang tak ada pada Abu Lahab, yang ini yang tidak ada pada Abu Jahal, kerana mereka tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, selain daripada berjumpa, beriman, mesti mati dalam beriman. Mesti mati dalam keadaan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup ciri ini, maka dia adalah sahabat Nabi. Jadi daripada ayat ni, para ulama mereka nak masukkan siapa? Kalau Abu Bakar tu betul, kerana dia pernah jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, dan dia mati pun dalam keadaan beriman. Begitulah selain daripada Abu Bakar, seperti Omar, Osman, Ali dan keseluruhan para sahabat Nabi yang lain. Cuma rupanya ada satu individu ni yang para ulama masukkan dia juga sebagai para sahabat Nabi. Dan dia inilah yang dikatakan mempunyai martabat kedudukan yang lebih afdal berbanding Abu Bakar. Dan ia merujuk kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi tuan-tuan kena jelas di sini bahawasanya ada pandangan para ulama yang memasukkan Nabi Isa dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi Isa ni, tuan-tuan agak mencakupi tak 3 ciri yang kita sebutkan, ciri sahabat tadi. Nabi Isa dia pernah jumpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. Dia begini. Yang lebih tepatnya pada peristiwa Mi'raj. Mi'raj ni Nabi naik ke Sidra Al-Muntaha itu. Kawasan yang paling tinggi yang pernah dilalui ataupun yang pernah manusia sampai. Sidra Al-Muntaha, Sidratul Muntaha. Dan Nabi sebelum sampai ke Sidra Muntaha, Nabi melalui berapa langit, berapa lapisan langit? 7 lapisan langit. Di langit yang pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan di langit yang kedua, Nabi berjumpa sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yahya dan Isa, Nabi bertemu dengan mereka berdua ini pada langit yang kedua. Di langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat, Nabi Idris. Langit yang kelima, Nabi Harun. Langit yang keenam, Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Cuma persoalan, kenapa Nabi Isa je kita kata sebagai sahabat? Kenapa tidak 7 Nabi yang lain? Kenapa tidak Nabi Adam? Kenapa tidak Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Idris, Harun, Musa, Ibrahim? Kita jawab begini. Kerana mereka bertemu dengan Nabi selepas mereka wafat. Yang tu.
selepas kewafatan mereka. Berbeza dengan Nabi Isa kerana Nabi Isa tidak apa? Nabi Isa tidak wafat. Jadi ada beza antara orang yang berjumpa dengan Nabi selepas mereka wafat, maka yang ni tak termasuk dalam ciri sahabat Nabi. Sebab itu kita tak kata yang 7 Nabi yang berjumpa pada malam Mi'raj tersebut, pada peristiwa tersebut, sebagai sebahagian sahabat. Tetapi Nabi Isa ni, dia tidak wafat. Sebaliknya, dia diangkat ke langit. Itu yang disebutkan oleh Al-Quran dalam banyak tempat. Allah kata, bal rafa'ahu ilaih. Allah mengangkat Nabi Isa ke arah Allah. Kepada Allah. Dan dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyatakan, yang mana, Ya Isa, dalam surah Ali Imran itu, Allah kata, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Allah kata. Dalam surah Ali Imran. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Apa terjemahannya hadirin dan hadirat? Wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkan kamu dan aku angkat kamu ke arah aku, kata Allah. Allah guna perkataan apa? Apa tadi? Mewafatkan. Jadi mungkin sebahagian kata, dah macam mana kita kata Nabi Isa hidup, sedangkan ayat tu mewafatkan. Jadi di sinilah yang disebutkan oleh para ulama tafsir, seperti Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim. Ibnu Katsir dia bagi tahu dalam kitab tersebut, dia kata wafat ni terbahagi kepada 2 kategori. Wafat terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama disebut sebagai al-wafatus sughra, kewafatan kecil, kewafatan yang kecil. Kewafatan yang kecil ni dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada tidur. Jadi nama lain bagi wafat kecil adalah apa? Tidur. Kita tidur tu sebenarnya kita mati. Dalam erti kata, ketika kita tidur, roh terpisah daripada jasad. Roh kita ini keluar daripada jasad, kemudian apabila kita bangun, ia kembali semula. Jadi sebab itu, nama lain bagi tidur adalah mati kecil. Al-wafatus sughra. Macam mana kita boleh kata begitu? Kerana Quran yang bagi tahu begitu. Dan kita ni, setiap kenyataan kita tentang agama ini, mestilah ada nas, dah ada sandarannya. Dan sandaran yang paling tinggi adalah Al-Quranil Karim. Jadi dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala memberitahu. Allah kata apa? Huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Tuhan yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Apa maksud wafat di situ? Mati hakiki ke tidur? Dialah Tuhan yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Wafat dekat situ makna dia apa? Kalau kita kata terjemahan dia, tafsir dia adalah mati hakiki, saya tanya tuan-tuan, adakah semua manusia mati pada waktu malam? Semua kita mati ke pada waktu malam? Ataupun semua orang yang mati itu pada waktu malam ke mereka mati? Kita kata tak. Ada orang mati lepas subuh tu tak? Ada orang mati waktu zuhar. Ada yang mati lepas waktu zuhur. Waktu petang, waktu asar. Jadi menunjukkan bukan semua manusia tu mati pada waktu malam. Tapi Allah kata, dialah Tuhan yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Jadi apakah perkara yang mana semua manusia ni tak kira mana berada, mana negara dia berada, dia buat pada waktu malam? Apa dia? Tidur. Manusia semua tidur pada waktu malam. Tapi bukan semua manusia mati pada waktu malam. Maka dipahami daripada ayat tersebut, wafat di situ merujuk kepada apa? Kepada tidur. Dialah Tuhan yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Jadi atas dalil inilah para ulama kata apabila Allah sebut inni mutawaffika, aku wafatkan kamu, mereka katakan Nabi Isa ni sebenarnya ditidurkan dan belum mati lagi. Dan kelak menghampiri kiamat dia akan turun sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pentadbir yang memerintah dunia ini. Maka atas faktor itulah ada pandangan yang menyebutkan bahawasanya Isa termasuk dalam kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita ada 2 perkara yang baru. Yang pertama, sebahagian kata
siapakah sahabat Nabi yang lebih afdal daripada Abu Bakar Siddiq? Jawapannya, Nabi Isa. Dan yang keduanya, siapakah sahabat Nabi yang disebutkan nama mereka di dalam Al-Quran? Jadi kita kata selama hari ini ada satu yang kita biasa dengar. Sahabat Nabi yang disebutkan nama mereka di dalam Al-Quran siapa? Iaitu anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi Zaid tu adalah satu-satunya sahabat Nabi yang disebut namanya dalam Quran. Falamma qada Zaidun, apabila Zaid telah menceraikan isterinya, iaitu Zainab binti Jahash itu, dan akhirnya Zainab tu berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid bin Harithah adalah siapa? Anak saudara Nabi. Saya minta maaf, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia kata apa? Kami ni tak pernah panggil Zaid melainkan sebagai Zaid bin Muhammad. Dia kata begitu. Maknanya betapa dia ini terkenal sebagai anak angkat Nabi. Orang panggil dia dengan nama Zaid bin Muhammad, bukan dengan nama bapaknya Zaid bin Harithah. Tapi Allah Ta'ala tegur. Allah kata, Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Jangan buat macam tu. Panggil mereka dengan nama bapa mereka. Jadi bapa dia nama Harithah, panggil Harithah. Zaid bin Harithah, surah Al-Ahzab, ayat yang kelima. Surah Al-Ahzab, ayat yang kelima. Jadi, selain daripada Zaid, siapa lagi sahabat Nabi yang disebut nama dalam Quran? Nabi Isa lah kita duk bahas tadi tu. Nabi Isa alaihi salam. Jadi itu yang sebahagian ulama kata kepada dua pandangan ini. Cuma kita tak nafikan. Antara yang menyebut ni adalah ulama yang kita katakan merupakan penulis kitab kita ini juga. Iaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan Al-Imam Az-Zahabi ni, dia tulis kitab kita ini Al-Kabair. Dan dia ada satu lagi kitab namanya Siyaru A'lamin Nubala. Siyaru A'lam An-Nubala. Dan di dalam kitab Siyar A'lam Nubala tersebutlah Al-Imam Az-Zahabi mengatakan Nabi Isa juga termasuk dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebahagian ulama contemporary mereka kata perbahasan ni perbahasan yang tak ada manfaat, mereka kata. Kenapa? Kita nak cerita siapa sahabat Nabi yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Hai, Nabi Isa tu Nabi dah. Dia Rasul Ulul Azmi pun. Tak perlu nak buat perbandingan dengan manusia biasa ni. Walaupun kita faham Abu Bakar tu tinggilah kedudukan dia. Tapi dia tidak mencapai darjat seorang Nabi. Ni seolah macam kita nak banding Nabi Isa dengan manusia. Jadi sebab tu sebahagian ulama kata tak perlu nak bahas panjang lebar. Cuma kalau kita nak sebut berkenaan dengan istilah sahabat Nabi tadi. Adakah Nabi Isa termasuk ke tak termasuk? Jadi sebahagian ulama kata cenderung dia termasuk. Maka kalau begitu, maka ada dua natijah. Maka sahabat Nabi yang disebut nama dalam Quran ada dua orang lah. Nabi Isa dan juga Zaid bin Harithah. Dan yang keduanya kalau ada orang tanya, siapakah sahabat yang lebih afdal berbanding Abu Bakar Siddiq? Maka kita katakan Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Baik. Jadi tuan-tuan tengok di sini. Sayyidina Ali dia bagi tahu kepada kita, kita tengok pada perbahasan tadi. Dia sampai kepada dia khabar, berita, maklumat bahawasanya orang macam mengatakan bahawasanya kau ni wahai Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Bila kita sebut seseorang itu lebih afdal, A lebih afdal berbanding B, itu tak bermakna sama sekali kita menghina B, sama sekali tak. Tapi kita hanya melebihkan A tu berbanding B. Tapi itu bukan satu penghinaan dan bukan merendahkan darjat seseorang tersebut. Kenapa? Kita kata begini, hadirin dan hadirat. Bila kita sebut isu afdal, dia hanyalah antara yang baik. Antara dua yang baik. Macam salat seorang diri. Baik ke tak baik? Salat bersendirian. Baik ke tak baik? Dia baik. Tapi salat berjamaah lebih baik. Macam tu. Sebab nanti orang salah faham pula. Orang ingat siapa yang semayang seorang-seorang tu macam seolah tak baik lah. Teruk lah. Tak sah lah.
semacam berdosa lah. Mana boleh solat. Solat ni baik. Kecuali lah dia solat tak ada wudu. Yang tu tak baik lah. Ataupun dia solat dalam bilik air. Yang tu tak baik lah. Tapi kalau cukup syarat apa semua, tempat elok dan cukup dia punya rukun dan seumpamanya, maka kita katakan bahawasanya solat bersendirian itu baik. Cuma yang lebih baik daripada itu adalah solat apa? Solat berjamaah. Itu yang disebut oleh Nabi. Salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik, afdal, berbanding salat sendirian, salat seorang diri sebanyak 27 darjat. 27 darjat. Jadi jelas hadirin dan hadirat. Maka adalah orang yang kata, Sayyidina Ali lebih tinggi, lebih mulia berbanding Abu Bakar dan Umar. Lalu Sayyidina Ali dia kata apa? Man qala syai'an min hadza fahuwa muftar. Siapa yang menyatakan sedikit daripada hal ini, maka dia itu adalah seorang pendusta. Kerana Ali ni dia orang kata dia tahu kadar kedudukan dia. Yang tu. Dia sedari. Dia tahu kadar kedudukan dia. Dan tuan-tuan kena tengok ada satu kata-kata hikmah, iaitu rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Terjemahannya, semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar diri dia sendiri. Maknanya dia sedari diri lah. Kita hanya, contohnya, kita hanya bercakap pada perkara yang kita tahu. Kalau yang kita tak tahu, saya minta maaf Tuhan, saya tak tahu. Yang tu, semoga Allah rahmati orang macam ni. Jelas tuan-tuan? Semoga Allah rahmati orang yang sedar diri. Itu maknanya. Yang ni kadang-kadang contohlah. Kita ambil contoh mudah je. Seorang penceramah. Macam saya lah. Yang sampaikan kuliah, majlis ilmu. Lalu adalah jawatan kuasa masjid ke surau tanya, Ustaz boleh mengajar tak bidang fiqah? Boleh. Kata. Dalam bab akidah Ustaz boleh? Boleh. Dalam bab sirah Ustaz boleh? Boleh. Dalam bab bahasa Arab boleh? Semua boleh. Kita kata ini kalah profesor serba tahu. Jadi kita ni bukan menguasai semua bidang. Itu maksud saya. Kalau kita ada kecenderungan kita, tak apalah kita hanya mengajar bab yang kita tahu sahaja. Tapi kadang-kadang bab ekonomi Ustaz boleh? Boleh. Hebat dia ekonomi pun dia boleh ajar. Ekonomi macam-macam lah. Jadi kalau kita katakan macam ini, kita khawatir, takut tak termasuk dalam riwayat tu tadi. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Dan individu yang mula-mula menyatakan kata-kata ni adalah Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab. Dan Umar ibn al-Khattab, dia lakarkan atau dia ukirkan di cincin dia, rahimallahu mra'an, saya minta maaf, saya perbetulkan maklumat, bukan Umar ibn al-Khattab, tetapi Umar ibn Abdul Aziz cicit kepada Umar ibn al-Khattab. Itu saya betulkan balik. Yang ukiran cincin Umar ibn al-Khattab, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati sebagai peringatan. Yang tu di cincin Umar ibn al-Khattab. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah mati sebagai peringatan. Cukuplah mati sebagai peringatan. Tapi yang ukiran yang melibatkan Umar ibn Abdul Aziz ni pun sebenarnya bukan ukiran pada cincin dia. Tapi dia sampai kepada dia satu berita bahawasanya ketika dia menjadi khalifah, ketika dia menjadi pemerintah, dia dapat maklumat yang anak lelaki dia ini, orang kata membeli sesuatu barangan dengan jumlah yang mahal. Ataupun dia membeli barang perhiasan lah. Saya pun tak berapa ingat detail cerita tersebut. Tapi saya ada tulis di Facebook saya. Dan bila dia dapat tahu yang anak dia membeli satu barang yang begitu mahal, maka ayah dia kata, iaitu Umar ibn Abdul Aziz kata, dia kata, Fabi' al-Khatam. Saya minta maaf. Fabi' al-Khatim. Juallah balik cincin tu. Dia maknanya anak dia beli cincin dengan harga lebih kurang waktu itu 1,000 dinar. Dia kata, jual balik. Dan hasil jualan tersebut, hendaklah kamu memberi makan, memberi kenyang kepada 1,000 orang yang susah. 1,000 orang yang lapar. Dia tegur anak dia. Anak dia beli cincin mahal dengan harga lebih daripada 1,000 dinar ke ataupun dirham pada waktu itu.
Jadi dia tegur, dia kata jual balik dan duit yang dapat hasil jualan tersebut bagi makan kepada 1000 orang yang lapar. Kemudian kamu beli sahajalah cincin yang murah dengan harga yang boleh jadi 5 dirham sahaja dan ukirlah pada cincin tersebut rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah rahmati seorang lelaki yang sedar kedudukan diri dia. Macam tu. Semoga Allah rahmati seseorang yang sedar diri lah. Itu bahasa mudahnya. Jadi antara yang sedar diri adalah Sayyidina Ali. Dia tahu yang kalau nak dibuat comparison pun, dia bawah lagi daripada Abu Bakar dengan Umar. Itu makna dia. Lalu dia kata, man qala syai'an min hadha, sesiapa yang sebut sedikit daripada ucapan-ucapan sebegini, fahuwa muftar. Maka dia adalah pembohong. Dan kalau dia berbohong, maka dia layak mendapat hukuman yang selayaknya atau yang sepatutnya kepada orang yang berbuat pembohongan. Okey. Kemudian kita lihat pada muka surat 157, hadirin dan hadirat. Riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu juga, la utiya bi rajulin faddalani ala Abi Bakr wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Tidaklah dibawakan kepadaku seorang lelaki yang mana lelaki tersebut dia melebihkan aku ke atas Abu Bakar dan Umar, melainkan aku pasti akan menyebatnya ataupun aku pasti akan jalattuhu ni maknanya sebat. Dia sebat. Haddal muftari, iaitu sebagai hukuman had ke atas orang yang melakukan iftira'. Iftira' ni walaupun dia terjemah bohong, tapi bohong kan ada perkataan kazib. Biasa kita dengar perkataan kazib. Cuma iftira' ni dia lebih buruk daripada kazib. Itu makna dia. Iftira' ni dia macam menyebabkan masyarakat tu jadi huru-hara dengan kenyataan pembohongan dia itu. Itu makna dia. Tapi kalau macam orang kita kan, Assalamualaikum Mat. Mat kat mana Mat? Dia kata on the way ni. Padahal dia atas katil lagi. Yang tu namanya kazib. Bohong. Dia bukan iftira'. Iftira' ni maknanya dia macam memecah belahkan hubungan atau menyebabkan huru-hara berlaku dengan penipuan yang dia lakukan itu. Apa dah istilah moden, tapi dia pembohongan juga. Sebab tu diterjemahkan sebagai pembohongan. Cuma dia lagi teruk daripada kazib, daripada pembohongan. Dan Nabi SAW bersabda, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Sesiapa yang berkata kepada saudaranya, wahai orang kafir. Sesiapa yang berkata kepada saudaranya, wahai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka perkataan tu akan kembali kepada salah seorang daripada mereka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu ini bahaya untuk kita mengkafirkan orang lain. Itu bahaya. Bahaya ni sangat-sangat bahaya. Kita tak nak jadi Muslim yang mudah lidah kita ini mengkafirkan orang. Dia ada jelas perbezaannya hadirin dan hadirat. Antara kita menyatakan perbuatan itu sebagai kufur dan dengan kita menyatakan seseorang itu sebagai kafir. Ada beza. Ada beza. Macam contoh. Sebelum ni saya ada sebut di sini hadirin dan hadirat. Berkenaan dengan kalau ada orang yang mengatakan Abu Bakar ni bukan sahabat Nabi. Dia tolak kenyataan Abu Bakar sahabat Nabi. Dia kata Abu Bakar bukan sahabat Nabi. Maka sebenarnya perbuatan tu adalah perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Tapi adakah pelakunya atau orang yang mengucapkan perkataan tu jadi kafir serta-merta? Kita kata tak. Jadi ada beza. Tak semestinya kalau kita sebut perbuatan yang dia buat kufur, maknanya kita kata dia kafir. Tak, lain tu. Jadi jangan salah faham. Kenapa saya katakan di sini, ada beza antara menghukum perbuatan dengan menghukum pelaku perbuatan. Dan kenapa kita kata kalau orang tu dia tolak Abu Bakar sebagai sahabat Nabi itu perbuatan kufur? Kita kata begini. Dalam Quran, Allah bagi tahu dan ceritakan kepada kita, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi dan Abu Bakar berada di dalam gua, iaitu gua Thaur itu pada peristiwa hijrah, idh yaqulu, Nabi berkata kepada sahibihi, kepada sahabat dia. Jadi siapa dia yang bagi tahu Abu Bakar ni sahabat Nabi? Allah yang bagi tahu. Di mana? Dalam Quran. Nampak?
idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, Allah ada bersama kita. Nabi bagi tahu ke siapa tu? Abu Bakar. Jadi ada orang ni dia kata Abu Bakar bukan sahabat Nabi. Bila dia kata Abu Bakar bukan sahabat Nabi, maka dia menolak nas apa? Nas Quran. Dan menolak nas Quran adalah perbuatan kufur. Ini kita kena jelas. Kalau tolak Quran, dia adalah perbuatan kufur. Tapi adakah kita kata pelakunya kafir? Tidak. Sebenarnya siapa yang ada hak untuk menjatuhkan individu ni kafir atau tidak? Yang ni sebenarnya adalah hak ulul amri, hak pemerintah. Hak pemerintah. Contohnya adalah mufti dan contohnya adalah qadi. Contohnya adalah mufti dan contohnya adalah qadi. Dan qadi tu dia bukan kadi nikah tok kadi tu. Tapi qadi di situ merujuk kepada hakim. Hakim adalah qadi. Maknanya hakim mahkamah syariah memutuskan sipulan-sipulan sekian. Macam tu. Jadi kalau diputuskan, maka ini yang kita sebutkan sebagai dia jatuh hukuman. Mereka inilah yang ada otoriti untuk mengatakan sipulan tu kafir ke tidak. Bukan orang awam. Bukan kita ni masyarakat awam, marhain biasa, tidak. Yang ni tidak dibenarkan. Dan begitu juga kalau kita tengok sebagai contoh. Ada kita nampak di kubur, ada orang sujud di kubur. Dan sebenarnya perbuatan sujud di kubur ni adalah perbuatan kufur. Kerana ia termasuk dalam kategori apa? Mensyirikkan Allah. Sujud adalah ibadah. Dan ibadah hanya dilakukan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kita tak boleh kalau kita tengok orang tu sujud di kubur, kita kata, oi kafir. Tak boleh. Ini jangan. Jangan sekali macam tu. Sebab dia sebelum nak menjatuh ni, kita kena ada dua benda dulu. Yang pertama, kita kena izalatul iqamatul hujjah. Kita kena tegakkan hujjah dulu. Maknanya kita hilangkan kita tegakkan hujjah tu, kita tanya, tuan buat apa ni? Kenapa sujud di kubur? Kemudian dia tengok kita pelik. Dia kata sujud, dia kata. Saya ambil duit siling jatuh, dia kata. Macam mana pula saya kata dia sujud di kubur, dia ambil duit siling dia jatuh. Jadi dia macam bongkok tu, orang kata, nampak. Jadi sebab tu jangan mudah menjatuh hukum. Bukan semua yang kita tengok tu adalah menggambarkan hakikat yang sebenar. Boleh jadi kita salah nampak. Begitu. Dan yang kedua, selepas iqamatul hujjah, kita izalatul syubhah. Kita menghilangkan sebarang syubhat. Kalau dia kata, tak, saya memang kata tak ada masalah. Sujud pada kubur yang ni tak ada masalah. Yang tu kita hilangkan dia punya keraguan tu. Kita bagi tahulah Allah kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sekian dan sekian. Kemudian kita bagi tahu ayat macam-macam berkenaan dengan tauhid, jangan syirik kepada Allah. Tapi kalau dia masih berdegil juga, maka kita serahkan urusan ni kepada ulul amri, kepada pemerintah. Nak jatuhkan hukuman terhadap perbuatan dia ini. Itulah kita ada mahkamah syariah apa semua, yang inilah peranan dia untuk memutuskan hukuman-hukuman seperti ini. Tapi apa kaitan hadis ni dengan tajuk kita mencela para sahabat? Yang ni. Maknanya mencela para sahabat termasuk daripada celaan adalah kita mengatakan sahabat sekian ni telah jatuh kafir. Bahaya. Jangan sebut gitu. Kalau dia kafir, dia tak jadi sahabat. Itu makna dia. Kerana syarat nak jadi sahabat dia mesti apa tadi? Saya kata tadi, berjumpa dengan Nabi. Yang kedua, beriman dengan Nabi SAW. Dan kalau dia kafir, dia tak akan jadi sahabat. Tapi ada kelompok manusia ni dalam kalangan umat akhir zaman yang mana mereka ini memudah ataupun lidah mereka mudah mengkafirkan para sahabat Nabi. Dan kelompok inilah yang disebut sebagai Rafidah. Sebagai Rafidah. Dan Rafidah adalah bahagian daripada golongan apa? Golongan Syiah. Itu yang disebut sebagai Syiah apa? Syiah Rafidah. Jadi mereka ni mereka menyatakan bahawasanya sahabat Nabi ni hanya berapa orang saja. Antaranya Ali, mesti Ali. Dan kemudian selain daripada itu beberapa. Tetapi mereka kata Abu Bakar tidak, Umar tidak, Osman tidak. Bahkan lidah mereka begitu mudah menyebutkan. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan tengok di YouTube, mereka macam buat satu kek tu, meraihkan upacara apa tak, golongan Syiah Rafidah ni. Dan mereka kata laknat Allah kepada Abu Bakar, laknat Allah kepada Aisyah, macam tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi melaknat
Para sahabat Nabi dia termasuk dalam kategori ini. Dan itu yang Nabi kata, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang bermudah menyatakan tanpa asas kepada saudaranya wahai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, kata Nabi. Ucapan tu akan kembali kepada salah seorang. Maknanya kalau dia tu tak betul sebagaimana yang dia dituduh, maka dia akan kembali kepada yang menuduh. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya. Tanpa kita sedar, kita telah melakukan perkara maksiat. Maka saya penulis mengatakan, penulis di sini merujuk kepada Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, barang siapa yang berkata kepada Abu Bakar atau selainnya hai kafir, maka kufur itu pasti kembali kepada orang yang mengatakannya itu secara qat'i. Dia bukan secara boleh jadi dah. Memang pasti ucapan kufur akan kembali kepada orang yang menuturkannya. Sebab apa? Sebab dia tujukan ucapan tu kepada para sahabat Nabi SAW. Dia tujukan ucapan kepada para sahabat Nabi. Apa sebabnya? Kerana dikatakan di sini, kerana Allah telah redha dengan mereka. Allah telah redha dengan kaum mukminin yang pertama masuk Islam, iaitu golongan as-sabiquna, apa dia? As-sabiquna al-awwalun, golongan yang paling awal memeluk Islam. Golongan yang paling awal memeluk Islam. Dan Allah Ta'ala kata apa? Auzubillahi minasyaitanirrajim. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang terdahulu yang awal memeluk Islam dari kalangan Al-Muhajirun dan dari kalangan Ansar. Dari kalangan Al-Muhajirun dan dari kalangan Ansar. Dan Al-Muhajirun merujuk kepada golongan yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Yang tu nama dia Al-Muhajirun. Dan satu lagi adalah golongan Ansar. Golongan Ansar. Dan golongan Ansar ni adalah mereka yang memang telah berada di Madinah. Mereka bukan hijrah daripada Mekah. Mereka memang orang-orang Madinah. Dan sebab mereka dinamakan sebagai Ansar, dia daripada perkataan An-Nusrah. An-Nusrah. Apa makna Nusrah? Iza ja'a Nasrullah. Apa makna Nasrullah? Pertolongan Allah, bantuan Allah. Jadi Ansar tu adalah mereka yang membantu. Mereka yang menolong. Tolong siapa? Tolong Rasulullah dan Al-Muhajirun. Nampak? Jadi sebab itu mereka dinamakan dengan perbuatan mereka. Sebagaimana Al-Muhajirun dinamakan dengan perbuatan mereka yang berhijrah. Muhajirun tu maknanya orang yang berhijrah. Al-Ansar adalah mereka yang membantu Nabi SAW dan juga para sahabat dari kalangan Muhajirun, iaitu daripada Mekah, yang mana mereka ini berada di Madinah Al-Munawwarah. Dan mereka ni bukan semata mereka berhijrah dan mereka membantu, tapi mereka ini digelar sebagai as-sabiqun al-awwalun, golongan yang terawal memeluk Islam. Kemudian Allah kata wallazina tabauhum biihsan, dan golongan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah kata radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Allahu akbar. Sebab itu kita disunatkan apabila kita menyebut nama para sahabat Nabi untuk mengucapkan radhiyallahu anhu bagi sahabat lelaki, radhiyallahu anha bagi sahabat perempuan. Dituntut kepada kita untuk ucap. Dan ada soalan hadirin dan hadirat. Yang mana soalan tersebut adalah, boleh tak kita nak mengucapkan radhiyallahu anhu ni kepada para ulama? Macam contoh, kita kata imam penulis kitab kita ni Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu anhu. Boleh ke? Ataupun kita kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Ataupun Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik radhiyallahu anhu. Boleh ke? Begitu. Jadi kita jawapannya adalah dibolehkan. Kerana di sini tuan-tuan kena jelas. Ucapan radhiyallahu anhu ni, dia boleh jadi salah satu daripada dua. Yang pertamanya, ala sabilil jazam, dalam bentuk yang pasti Allah redha.
Yang ni adalah khas kepada para sahabat Nabi je. Maknanya, apabila kita kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tu, kita terjemah Abu Bakar As-Siddiq redha Allah secara pasti. Allah meredainya. Yang tu secara jazam, secara pasti. Tapi kalau kita sebut contohnya, Al-Imamun Nawawi radhiyallahu anhu, yang ucapan tu adalah ala sabili doa, dalam bentuk mendoakan. Sebab tu terjemahan dia berbeza. Yang tadi tu Allah pasti redha kepada dia. Tapi yang kedua ni mudah-mudahan Allah meredai dia. Itu. Semoga Allah meredai dia. Jelas tentang persoalan tu, dan saya nak berhenti kepada azan seketika dan saya sambung selepas daripada azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung perbahasan sebentar tadi berkenaan dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala
kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan sebagai as-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar, iaitu golongan yang terawal yang memeluk Islam dari kalangan al-muhajirun dan dari kalangan ansar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha